dengan seruan Allah Subhanahu wa taala pada ayat 53 ni. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang berbuat dosa, sama ada orang-orang Islam ke ataupun orang-orang kafir. Menyeru mereka supaya apa? Jangan putus asa. Mula sekali Allah cakap jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kalau mereka bertaubat, kerana Dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian ayat seterusnya 54 pula Allah menyeru mereka. Jadi mula-mula Allah cakap jangan putus asa. Kemudian nak buat apa? Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kamu. Wa aslimu, dan serah diri, istislam, dan serah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada kamu azab. Kemudian bila datang azab, kamu tidak akan diberi pertolongan. Sekarang ada dua perkara Allah perintah. Wa anibu, kembali kepada Allah. Kedua, wa aslimu, kedua adalah serah diri kepada Allah SWT. Kata ulama di sini, mungkin ada yang bertanya, bagaimana nak kembali kepada Allah SWT? Bagaimana nak kembali kepada Allah, dan bagaimana nak tunduk patuh serah diri kepada Allah SWT? Jadi jawapan dia pada ayat yang ke-55. Kena nak kembali kepada Allah, wattabi'u, ikutlah, turutlah, ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Jadi apakah sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu? Jawabannya adalah Al-Quran. Sebaik-baik yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Jadi cara untuk nak kembali, nak inabah dan nak taubat, kita akan nak taubat ataupun inabah kepada Allah SWT. Dan sebaik-baik cara untuk Islam, nak istislam, nak serah diri kepada Allah SWT adalah dengan mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah cakap ini sebaik-baik yang Allah turunkan. Ada perkara yang lebih baik daripada Al-Quran tak? Tak ada. Jadi kembali balik dengan mengikuti Al-Quran. Kerana orang ni kadang dia masuk Islam Yang sedihnya kalau di YouTube tu dia masuk Islam, dia daripada orang kafir masuk Islam, kali ikut Syiah pula. Dia ikut Syiah pula. Ada orang yang kembali di hijrah ke apa, lepas tu ikut golongan sesat. Ramai juga bila dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, orang panggil hijrah lah, tapi dia ikut ajaran sesat. Ada juga kan, dulunya dia memang apa ni, kita tidak ahli maksiat, ingat itu, kembali kepada Allah, dia dah bertaubat lah, tapi malamnya ikut ajaran sesat. Itu nampak. Jadi cara nak kembali kepada Allah SWT tak ada cara lain, ikut. Kenapa kena ikut Al-Quran? Kata Allah, ialah sebaik-baik. Kalau di dalam Al-Quran, apa kandungan Al-Quran? Pertama sekali, sebaik-baik akidah. Kita nak belajar akidah, nak belajar tauhid adalah melalui Al-Quran. Inilah sebaik-baik. Kalau ada orang cakap ada kitab akidah yang lebih baik daripada Al-Quran, kita tak tahu apa nak cakap. Inilah sebaik-baik. Kalau kita nak belajar akidah, dapatkan dia daripada Al-Quran. Kalau kita nak belajar hukum, sebaik-baik hukum adalah daripada Al-Quran. Begitu kadang kita belajar hukum, cakap hukum solat, kita tak belajar daripada Al-Quran, kita belajar daripada kitab fiqh. Dan ini apa yang jadi sekarang ni. Contohlah, apa yang jadi kita lihat sini, orang tinggalkan solat, mempermainkan solat, tak indahkan solat kerana ini kerana dia tak belajar daripada Al-Quran. Kalau dia belajar daripada Al-Quran, dia tahu ini jangan main-main. Bila Allah sebut tentang solat dalam Al-Quran, perang pun solat juga, kena solat juga, perang. Jadi kalau budak-budak belajar, kalau Al-Quran ni dia tekankan pri pentingnya solat. Ini tak solat masuk neraka ni.
masalakakum fi saqar, apa yang masukkan kamu ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tak solat. Jadi dia cakap ini memang ini solat itu apa cakap tak ambil berat tentang solat aja dah dikira sesat. Kalau kita kumpulkan semua ayat tentang solat, tuan-tuan, kalau nak saya offer lah AJK, kita boleh buat kursus tentang solat, ayat-ayat Quran daripada solat. Saya offer percuma je. Tapi kena ada apa ni, point. Ada Ustaz ni, ada. Ada kan? Ni dah ada ni. Nanti kita PM tepi Ustaz. Okay. Jadi kalau kita belajar daripada Al-Quran bab solat tu, kita takut nak tinggalkan. Kita apa ni? Kita betul-betul. Jadi kadang kita tak belajar daripada Al-Quran. Kita belajar solat tu, kalau orang tanya budak-budak kita solat 5 waktu satu hari, gitu-gitu je. Tapi dia punya roh, dia punya pengajaran dia, kita tak ambil daripada Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak cakap tentang akhlak, daripada Al-Quran. Cerita-cerita semua daripada Al-Quran. Kisah-kisah semua daripada Al-Quran. Panduan apa saja, perintah-perintah Allah daripada Al-Quran, larangan Allah daripada Al-Quran. Kita sampai sekarang orang kita tak boleh tinggalkan riba. Kenapa? Tak belajar daripada Al-Quran. Saya di masjid Abidin dengan wanita-wanita lah, dia ada kuliah Isyak, lepas Isyak 3 hari tuan-tuan, 3 pertemuan bab riba aja, sampai akak-akak semua naik takut. Nak belajar betul-betul tentang riba daripada Al-Quran dan tengok macam mana Al-Quran cakap apa. Kalau kamu ulang buat riba lagi, tak stop, kami isytiharkan perang. Allah isytiharkan perang dengan kamu. Siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah isytiharkan perang. Tak takut ke? Kita tak apalah, perang dengan Allah tak kisahlah. Jadi aku tak boleh, aku tak sanggup tinggalkan riba. Perang dengan Allah aku sanggup. Seolah-olah macam itu. Perang dengan Allah, dengan Rasul aku sanggup. Yang tinggalkan riba ni, loan aku punya pinjaman, aku punya ni, aku tak sanggup nak tinggal. Tapi perang dengan Allah aku sanggup. Macam itu kita punya sikap. Pasal apa? Tak ikut Al-Quran. Kita belajar semua. Kadang seminggu sekali pun kita tak nak duduk dengar belajar Al-Quran. Bukan kelas saya yang juga Ustaz promote dia punya kuliah. Bukan apa kuliah pun tuan-tuan, tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, tentang ahkam Al-Quran, apa saja tentang Al-Quran, itu pun kita malas. Tak duduk juga nak belajar Al-Quran. Ada banyak masa, sibuk sangatlah macam menteri. Nak belajar Al-Quran pun tak ada masa. Aku mana ada masa nak belajar Al-Quran? Aku punya anak, bini semua nak kena jaga malam ni lepas maghrib, nak suap mereka makan, nak ini, nak itu semua. Sibuk betul. Tak ada masa untuk Al-Quran. Ini dia, Jadi macam itu. Turun-temurun kita punya style tu, kita akan turunkan kepada anak kita. Anak kita turun kepada cucu kita. Macam itu je, turun-temurun je. Dia takkan berubah. Itu kan, kita takkan berubah. Ikut tuan-tuan, lagi 50 tahun kalau gini sikap kita, surau kita macam gini juga. Sama je. Pasal tak ada perubahan. Kita punya style sama je, turun-temurun je. Orang tu je datang. Jadi ini yang masalah kita ni, kita tak ikut Al-Quran. Kita tak ikut. Allah cakap ikut Al-Quran. Macam mana nak ikut kalau tak faham? Tuan-tuan baca terjemahan pun kadang susah nak faham. Kita ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa apa pun kita ada. Tapi nak faham, tak boleh faham. Macam mana tak faham? Memanglah kita faham. Kita belajar dia punya tafsir dia, tafsiran ayat tu. Faham, baru boleh ikut. Kalau setakat, kenapa aku baca ni? Walaupun baca terjemahan, tapi tak faham. Kalau tak faham, macam mana nak ikut? Kita faham. Kalau boleh faham sendiri je, baca je
kat rumah sendiri aja Al-Quran ni. Sampai apa ni, matematik pun begitu juga. Apa subjek pun, duduk rumah aja, tak payah pergi sekolah. Duduk rumah baca sendiri aja boleh faham. Oi, kalau matematik, kalau sains, kalau itu tak boleh, kena belajar, kena gini, kena belajar. Agama tak payah belajar. Agama tak payah belajar. Dulu belajar. Tuan-tuan ingat kita dulu belajar agama tu, ingat tak? Darjah 1 belajar. Darjah 1 sampai darjah 6, ingat tak? Tak ingat? Apa yang dia kita? Kalau tanya saya belajar sains darjah 1 sampai darjah 6, saya pun cakap, alamak, aku lupa apa aku belajar. Nak recall balik. Tak ingat? Jadi kita kena belajar, kena belajar, ikuti kelas-kelas. Datang ke surau, datang ke masjid, betul-betul dengan niat, aku nak ikut Al-Quran, aku nak belajar Al-Quran. Tapi ini tak nak. Tak bagus dia jadi dia punya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kembali. Dia senang je nak kata, cara dia silap. Kenapa cara dia tak ikut? Dia tak belajar Al-Quran. So itu ulama-ulama kata, apa saja mesti nak belajar Al-Quran dulu. Kita belajar semua perkara, tapi kita tak belajar Al-Quran. Tak belajar tafsir. Tak belajar tafsir Al-Quran. Apa dia? Mana ada kurikulum Islam yang tak ada pengajian Al-Quran. Terus belajar ini, belajar itu, belajar itu. Jadi dalam hidup tuan-tuan, ini terus terang cakap, mesti ada selip satu malam tu, satu hari tu, kurikulum aku, silibus aku, Al-Quran. Al-Quran ada. Jangan semua benda kita belajar, Al-Quran tak belajar. Lepas tu bila nak ikut Al-Quran? Bila cakap tentang Al-Quran, tak tahu. Cakap tentang fiqah tahu, tentang hadis tahu, tentang sirah tahu, tentang ini. Al-Quran tak tahu. Jadi ini. Jadi tak silap dia punya manhaj dia. Cara nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang suruh siapa? Bukan saya, tuan-tuan. Saya yang suruh. Siapa? Allah yang suruh, bukan saya. Saya hanya sampaikan aja. Saya hanya sampaikan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan daripada Tuhan. Allah turunkan kitab ini untuk kita apa? Bukan baca je, tuan-tuan. Ikut. Lain baca dengan ikut. Kita rasa Al-Quran baca je lah, dapat berkat, dapat pahala, dapat ini. Mana ada? Allah jelas-jelas di sini ayat ni, ittabi'u macam mana? Ikut macam mana? Ikut perintah Allah SWT. Apa Allah suruh? Perintah Allah. Kadang macam mana kalau seorang itu muamalah dengan riba, baca ayat riba, dia ada ambil loan riba punya, ribawi punya loan, baca ayat tentang riba, apa dia nak buat? Kalau ayat ni lah, ittabi'u, dia kenapa? Tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sekarang juga apa yang baki daripada riba. Allah suruh wadaru, tinggalkan yang ada semasa ni awak sedang buat ni, tinggalkan. Besok terus pergi bank, pergi apa semua, buat, tinggalkan. Tak ada. Kalau style tak ikut, tak ada pun juga. Tafsir juga. Ini lain sikit aku punya keadaan. Ustaz tak faham. Ustaz tak faham kan? Bukan masalah kan? Ini aku special sikit lah. Aku dah buat gini, macam-macam. Dalam tak nak ikut, senang aja tak nak ikut. Tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi ada stand, dia dah buat stand dia. Apa yang aku dengar ni tak semestinya aku ikut, tak semestinya aku ikut. Dia ingat ada option ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pilihan. Bila Allah cakap tinggalkan riba, ada option, nak tinggalkan boleh, nak teruskan pun boleh. Dia ingat dengan Allah ya. Ada kita ada option begitu. Bila Allah macam sekarang orang kita, bila Allah perintah solat ada option. Kau nak solat pun boleh, tak nak solat pun boleh.
Macam gitu pula. Jadi dia tak kena dengan ayat ini. Jadi manhaj dia, cara yang betul, kaedah yang betul adalah ikut. First kali ikut. Berapa muka surat Ustaz nak ikut? Berapa juz? Seluruh Al-Quran 30 juz. Tuan-tuan jangan mati dulu sebelum habis 30 juz. Betul tak? Boleh? Jangan kita mati sebelum kita habis 30 juz Al-Quran ini. Habiskan dulu. Ini macam tak sempat dia Ustaz. Pergi ambil yang kalau nak begitu tergadu. 50 hari settle, semua habis 30 juz dalam masa 50 hari itu. Kalau kita betul-betul serius, kita habiskan dulu 50 hari. Sebenarnya 2-3 tahun aja dah habis. 2-3 tahun pun dah habis. Contoh saya buat tadabbur Al-Quran saya tak bagi. Saya bagi. Ini dah waktu Covid mula sampai sekarang ni dah bulan ni dah habis. 30 juz Al-Quran. Boleh sebenarnya. Kita je nak dengan tak nak je. Kalau nak belajar betul-betul 30 juz Al-Quran, boleh je. Tapi tak ada niat tak ada. Tak letakkan aku nak habis, aku nak dengar daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas tafsir dia. Aku nak dengar apa semua yang Allah SWT. Jadi semua yang Allah turun yang daripada Tuhan kamu, ikutlah apa yang sebaik-baik, apa yang dia Allah cakap sebaik-baik. Jadi kita tak ada choice. Apa lagi benda yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Kita cakap daripada Al-Quran, apa yang lebih baik? Ada pengajaran lebih baik daripada Al-Quran. Begitu Nabi cakap khairukum, sebaik-baik kamu, yang paling baik di antara kamu, man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Itu yang terbaik. Wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Terbaik. Jadi ilmu Al-Quran ni tu tak ada ilmu. Pasal dia bercakap tentang kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Ada tak perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada? Apa tak ada? Perkataan apa? Perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Takut kita nak tak cakap ada kafir kita. Kalau kita cakap ada perkataan lebih baik daripada perkataan Allah. Jadi apa saja Al-Quran, hukum Al-Quran, cerita dalam Al-Quran, apa saja dalam Al-Quran ni semuanya terbaik. Tak ada yang lebih daripada Al-Quran. Kalau ada orang cakap ada hukum yang lebih baik daripada Al-Quran, murtad dia terus tuan-tuan. Murtad dia. Ada hakim yang lebih adil daripada Al-Quran, ada hakim yang lebih adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi pada dia? Murtad dia. Dia telah angkat yang lebih, manusia lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah perintah ni min qabli an ya'tiyakumul azab baghtah, sebelum datang kepada kamu azab. Kamu ni dah buat dosa. Dan dah buat dosa. Yang Allah serukan tadi orang yang buat dosa. Jadi orang ni buat dosa. Kamu tak ikut Al-Quran, bila azab datang saja dalam keadaan kamu belum sempat ikut Al-Quran, tak kembali kepada Allah, tak bertaubat kepada Allah, tak ikut apa yang diturunkan oleh Allah SWT, bila datang azab saja secara mengejut, kamu akan binasa. Wa antum la tashkurun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Dia hege-hege nantilah aku nak belajar Al-Quran, nantilah aku nak kembali kepada Allah, nanti malam ni mati pula. Malam ni kita boleh mati tak tuan-tuan? Boleh saja tuan. Yang cakap ni boleh mati juga malam ni. Tiba-tiba mati malam. Macam mana? Aku belum lagi ikut Al-Quran. Aku baru ingat Aku ingat baru ingat nantilah kalau ada masa nanti aku belajar, nanti. Belum sempat lagi ikut Al-Quran. Allah cakap ikut Al-Quran sebelum datang azab. Ikut sebaik-baik panduan yang diturunkan kepada kamu sebelum datang azab. Datang azab aja, Allah rumah aku sebelah tu ada tadabbur Al-Quran, tak pernah aku duduk pun. Bila datang azab aja baru menyesal. Allah Akbar. Tahu aku duduk dalam kelas Al-Quran. Ini kita belum kena ni, belum masuk kubur. Action manusia ni dia bogak sangat. Dia bergaya sangat, berlagak sangat. Dia ingat dia
Dia ingat, apa aku boleh jawab lah ini, bukan Nakir boleh jawab ini. Allah Akbar. Dalam hadis sahih tuan-tuan, bila seorang ni dia dapat jawab soalan bukan Nakir, malaikat tanya. Ini dalam hadis sahih ya. Apa ilmu kau dulu di dunia? Apa ilmu kau dulu di dunia sampai kau dah boleh jawab ni soalan? Ini hadis ni. Apa ilmu kau dulu di dunia? Dijawab 3 je. Qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi. Aku beriman dengan dia. Fa saddaqtuhu. Aku benarkan dia. Itu je dijawab dengan aku. Qara'tu kitab Allah. Itu akan drill dalam kepala kita. Hadis ni, saya bila dengar hadis ni, terus saya hafal. Ini yang menyelamatkan seseorang itu dalam kubur ini. Nabi dah bagi kita tahu kepada kita apa yang dapat menyelamatkan kita di dalam kubur. Qara'tu kitab Allah. Aku baca kitab Allah, aku beriman dengan dia, dan aku membenarkan dia. Fasadaqtu. Itu yang kalau kita nak lepas. Sekarang kita dah tak ada apa-apa lah. Nanti aku boleh jawab lah. Bila masuk dalam kubur, barulah kita tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, supaya kita supaya kita kembali bertaubat kepada Allah dan ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turun sebelum apa? Sebelum datang azab.